Okey, kita teruskan kepada falsafah rukun negara. Okey, yang semua orang dah tahu falsafah rukun negara ni kita dah kenal daripada kecil lagi kan. Kita dah baca kan, angkat tangan dekat sekolah pasal membaca sama-sama bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Kan kita baca benda tu kan, tapi kita mungkin belum faham. Jadi kat sini yang nak ditekankan dalam falsafah rukun negara, dia punya matlamat utama dia apa? Dekat yang pertama tu dia dah sebut untuk mencapai perpaduan yang lebih erat kan dalam seluruh masyarakatnya. Macam kita tahu Malaysia ini dia adalah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Jadi kita perlukan usaha yang berterusan untuk membina kesepaduan tu, untuk membina satu perasaan ataupun perpaduan antara kita semua yang berbilang bangsa dan agama ni. Jadi kita jadikan rukun negara ini sebagai teras untuk kita membina ataupun mencapai perpaduan yang lebih erat. Okey, dan memelihara memelihara satu cara hidup demokratik. Kan kita nak kita ni sama-sama bersuara, sama-sama kita ni menjadi masyarakat yang bukannya dalam keadaan kekerasan, bukan di bawah ketenteraan dan sebagainya. Jadi kita ada cara hidup yang demokratik, saling menghormati, saling bertoleransi dan sebagainya, sebab kita percaya bahawa cara hidup demokratik itu akan memastikan kelangsungan hidup kita, kelestarian hidup kita. Okey, dan mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Untuk apa? Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi kita kat sini kita nak cakapnya latar belakang kita ni berbeza-beza. Kita ini ada budaya yang pelbagai, tradisi-tradisi yang lain. Jadi kita nak mencapai kemakmuran tu macam mana? Kita nak mencapai kesejahteraan hidup tu untuk kita nikmati bersama-sama dalam keadaan adil, dalam keadaan saksama, walaupun kita berbeza budaya, walaupun kita berbeza cara hidup. Okey, dan kita nak membina satu masyarakat yang progresif, yang maju dengan teknologi sains dan teknologi moden. Jadi itu adalah falsafah rukun negara. Kita yang pertama untuk eratkan perpaduan, lepas tu untuk kita hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, berbagai bangsa, berbagai budaya, tapi saling menghormati, saling bertoleransi, dan juga kita mencapai kemakmuran bersama, mencapai kekayaan bersama, kekayaan negara bersama, dan kita maju bersama dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, dan rukun negara ni kalau kita tengok lagi, dia adalah 5. Dia ada 5 yang macam kita selalu tahu dulu kan. Kita nak mencapai kepada cita-cita yang kita sebutkan tadi tu, kita kena ada berpegang kepada 5 perkara ini, 5 rukun negara ini. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita sebut Tuhan di sini secara umum kan, kita tak cakap kepercayaan kepada Allah. Walaupun agama Islam tu adalah agama rasmi di Malaysia, tapi kita merujuk kepada Tuhan. Dengan ini membuktikan bahawa kita menghormati orang yang beragama lain. Jadi kita sama-sama percaya kepada Tuhan masing-masing. Bukannya kita letakkan syarat mesti dalam rukun negara itu kepercayaan kepada Allah. Tidak, kita cakap kepercayaan kepada Tuhan, dan itu menghormati orang lain. Maksudnya kalau mereka ada Tuhan mereka, maka mereka percaya kepada Tuhan mereka. Kalau kita ada Tuhan kita, maka kita percaya kepada Tuhan kita. Dan kedua, yang paling penting, yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita percaya bahawa di Malaysia ini kita ada raja. Kita mesti setia, kita mesti patuh kepada raja kita yang dah memang ada, dan juga kita mesti setia kepada negara kita. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menjejaskan imej negara, yang boleh memporak-perandakan negara. Jadi kita kena taat setia kepada raja dan negara. Itu adalah rukun negara yang kedua. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Kalau kita tengok yang ketiga ini, kita berpegang kepada paksi yang sama. Walaupun kita ni berbilang bangsa, kita ni berbilang agama, tapi apabila merujuk kepada perlembagaan, maka kita semua kena aku. Kan perlembagaan ini yang telah dinyatakan pada
pada pimpinan-pimpinan yang terdahulu yang telah meletakkan perlembagaan ini sebagai garis panduan untuk kita bersama-sama menjadi rakyat Malaysia yang baik. Kan walaupun kita ni bangsa yang lain, kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa India dan kita ada minoriti bangsa-bangsa yang lain, tapi kita berpegang kepada satu perlembagaan yang sama. Okey, dan keempat, kita mestilah ada kedaulatan undang-undang. Maksudnya semua orang berpegang kepada undang-undang yang sama, undang-undang Malaysia. Okey, dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Nampak tak, kita tidak meninggalkan nilai, kita tidak meninggalkan etika, kita tidak meninggalkan akhlak di dalam pembinaan perpaduan, sebab kita percaya bahawa kita untuk membina perpaduan, untuk membina kesejahteraan bersama, kita mesti ada adab, kita mesti ada akhlak, kita mesti sopan santun dan kita mesti bertata susila. Jadi itu yang membezakan rakyat Malaysia dengan negara-negara lain, supaya kita nampak bahawa kita bersatu padu bukan disebabkan kekerasan, kita bersatu padu adalah disebabkan daripada dalam kita sendiri dan kita saling sama menghormati antara satu sama lain. Okey, kita terus kepada slide ke-16. Ini dia punya prinsip rukun negara yang akan diterangkan satu-satulah. Tadi pun saya dah sebutkan dah satu-satu, jadi ni kita sambung. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Dia kenapa kita kena ada rukun negara ni? Yang pertama adalah untuk mewujudkan ikatan agama agar masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang memanfaatkan diri serta orang lain, memandangkan semua agama mengajar kebaikan. Kan Ustazah dah cakap tadi, apabila kita bercakap tentang kepercayaan kepada Tuhan, semua orang akan percaya kepada Tuhan masing-masing dan taat setia dan patuh kepada Tuhan masing-masing. Dan kita percaya bahawa setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan kepada keburukan. Semua agama mengajar kepada kebaikan. Jadi apabila semua orang balik kepada agama mereka, mereka akan menjadi orang yang baik. Macam kita Islam, kita percaya Islam itu mengajar kebaikan, dan benda tu apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang baik. Okey, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu untuk menanam sikap tanggungjawab, sanggup berkorban demi negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Akan kita sayang negara kita. Macam mana kita nak cara kita sayang negara kita? Kita akan menjadi orang yang bertanggungjawab. Kita akan mempertahankan negara kita. Kita akan memberi sumbangan sehabis daya kita untuk pembangunan negara. Jadi itulah cara untuk kita tunjukkan taat setia kita kepada raja dan negara. Kita tak akan sesekali buat perkara yang akan memecah belahkan orang, masyarakat di dalam negara ini, dan kita tak akan buat sesuatu perkara pun yang akan menyebabkan kemunduran kepada negara ini. Jadi kita akan sentiasa bertanggungjawab, kita akan sentiasa memberi sumbangan bakti kepada negara ini. Dan ketiga, keluhuran perlembagaan untuk membolehkan masyarakat menyedari kepentingan perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Macam saya cakap tadi, kita ada perlembagaan kita yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi walau macam mana pun keadaan kita, kita mesti akur kepada perlembagaan ini, sebab kita percaya bahawa perlembagaan ini adalah satu cara untuk menyatu padukan kita, satu perkara yang telah difikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu untuk menjadikan kita ini masyarakat yang hidup dalam keadaan harmoni, hidup dalam sejahtera, saling menghormati. Itulah perlembagaan. Nanti kita tengoklah macam mana perlembagaan ni dia membantu kepada kesatu paduan ataupun perpaduan masyarakat di Malaysia. Okey, kedaulatan undang-undang. Kita ada undang-undang kita. Jadi macam-macam mana pun yang berlaku, kita kena balik kepada undang-undang kita. Okey, dan prinsip kedaulatan undang-undang ni adalah untuk apa? Mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memandangkan undang-undang memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat. Kita nampak kat sini, walaupun orang tu berbeza agama, walaupun orang tu daripada latar belakang yang macam mana pun, miskin, kaya, tapi apabila melibatkan undang-undang, kita semua ada hak. Jadi kita takkan buat benda yang tak elok, sebab kita percaya undang-undang kita sangat berkesan, sangat efektif. Jadi kita percaya kepada kedaulatan undang-undang, kita akan menjadi bangsa yang ataupun anggota masyarakat yang baik. Okey, dan yang terakhir, kita ada kesopanan dan kesusilaan.
Okey, untuk apa prinsip ni? Untuk memupuk sahsiah mulia dalam kalangan masyarakat agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Macam kita cakap tadi, kita membina negara kita ini dengan saling hormat menghormati, saling berkasih sayang, saling bertoleransi. Kita tak nak bina negara dalam keadaan yang bermasalah, nampak pada zahirnya elok tapi sebenarnya kita tidak selesai banyak perkara. Sebab itulah kita menekankan prinsip kesopanan dan kesusilaan supaya semua orang tu menjaga tingkah laku mereka, menghormati sensitiviti orang lain, tidak kiralah sama bangsa ataupun yang berlainan bangsa, dan dia boleh menghasilkan masyarakat yang saling hormat menghormati, bertoleransi, dan akan menjadi asbab kepada keharmonian negara kita. Itu adalah prinsip rukun negara dan juga dia punya penerangan dia. Jadi kita sambung kepada slide yang ke-17, kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Kenapa kita kena hayati? Kenapa kita kena faham salah satu-satu daripada prinsip rukun negara ni? Ini adalah dia punya sebab-sebab dia. Yang pertama, untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Kita dah baca dah tadi kan, supaya kita ni bersatu padu, supaya kita ni membentuk perpaduan. Okey, melalui rukun negara akan dapat membentuk satu bangsa yang bersatu padu, di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan cinta terhadap negara. Jadi apabila kita mempunyai satu rasa yang sama, satu semangat yang sama, satu tanggungjawab yang sama kepada negara, jadi kita akan membentuk satu bangsa yang bersatu padu. Kita akan jadi orang yang sama jiwanya untuk mempertahankan negara ini. Jadi perpaduan yang lebih erat akan dapat dicapai melalui penghayatan prinsip rukun negara ini. Yang kedua, membina sebuah masyarakat progresif. Kan kita nak masyarakat yang maju, kan kita nak masyarakat yang tidak ketinggalan. Kita nak negara kita dikenali dengan kemajuannya, dengan pembangunannya. Jadi apabila kita menghayati rukun negara ini, dia akan mewujudkan sebuah masyarakat progresif yang mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi. Kita tak nak jadi orang yang mundur. Kita nak negara kita ini ke depan juga sama macam negara-negara lain. Sebab kita faham kepada kepentingan untuk menjadi negara yang membangun, negara yang maju. Jadi melalui penghayatan kepada prinsip rukun negara ini akan menyebabkan kita, masyarakat ini menjadi masyarakat yang progresif, yang berdaya maju, yang nakkan pembaharuan kepada negara. Okey, dan seterusnya memelihara satu cara hidup demokratik. Kan kita nak ada ciri-ciri demokratik dekat dalam masyarakat kita sebagai cara hidup, iaitu perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat di negara ini. Jadi kita tak nak sekat, kita tak nak sekat kebebasan, kita tak nak sekat hak-hak masing-masing, tapi kita nak membina perpaduan. Macam mana? Jadi kita nak memelihara satu cara hidup demokratik supaya kita menjadi rakyat yang didengari suaranya, supaya kita menjadi rakyat yang bebas dalam negara sendiri. Kan, supaya kita menghormati antara satu sama lain. Kalau tidak ada demokratik, itu akan menyebabkan masalah dekat dalam negara, satu-satu negara, kan, akan menyebabkan semua orang rasa terpaksa hidup dalam negara sendiri. Jadi kita nak memelihara satu cara hidup yang demokratik ini, iaitu melalui penghayatan kepada prinsip rukun negara. Okey, dan seterusnya mencipta sebuah masyarakat yang adil. Kan kita faham satu sama lain, kita tahu kita punya hak-hak sebagai rakyat Malaysia dan sebagainya. Jadi semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Kita tidak memberi kepada orang-orang tertentu ataupun level-level tertentu. Kita memberi satu hak yang sama rata. Siapa yang nak berjaya, dia kena berusaha. Siapa yang nak sesuatu, dia kena capai kepada perkara tu. Okay. Jadi dia mencipta sebuah masyarakat yang adil melalui rukun negara ni tadi, kan. Rukun negara kita dah sentuh semua dah tadi, kan, pasal Tuhan, pasal raja, pasal negara, pasal perlembagaan undang-undang dan sebagainya. Semua itu menjamin kepada satu masyarakat yang adil. Maksudnya apabila seseorang dia menjadi mangsa kepada satu kesalahan, dia berhak untuk mempertahankan diri dia walaupun dia adalah orang yang tak ada nama ataupun miskin dan sebagainya. Jadi kita nak menjaga hak-hak tu. Tak ada satu nyawa pun yang tidak kita hargai. Jadi di dalam Malaysia ini
Apabila kita memahami rukun negara, kita percaya bahawa setiap orang ada hak mereka masing-masing dan ada tempat mereka masing-masing dekat dalam negara ini. Dan yang akhir membentuk satu sikap yang liberal. Macam mana satu sikap yang liberal ni? Apa liberal ni? Masyarakat negara bebas mengamalkan agama dan adab resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Jadi kita kat sini, kita nak faham liberal ni adalah masing-masing. Masing-masing boleh berpegang kepada agama mereka masing-masing. Jadi tak ada yang dominan, tak ada semua orang kena ikut agama ni, kalau tidak nanti akan dihukum atau sebagainya. Jadi kita nak masing-masing bebas, masing-masing ada boleh mengamalkan anutan mereka masing-masing, boleh percaya kepada kepercayaan mereka masing-masing, agama mereka masing-masing, tapi menghormati orang lain. Nampak tak? Jadi dia membentuk satu sikap yang kita faham, kita boleh percaya benda lain, orang lain boleh percaya benda lain. Jadi kita boleh hidup dalam aman damai dan perpaduan kita akan lebih erat apabila kita memahami orang lain, kita bertoleransi dengan orang lain, menerima kepelbagaian. Jadi ini adalah kepentingan untuk kita menghayati prinsip rukun negara. Kita nampak macam simple je rukun negara tu kan, apa je yang kita baca tu setiap hari tu, tapi sebenarnya rukun negara itu dalam sangat falsafahnya. Falsafahnya adalah demi menjamin masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih maju dan individu yang lebih menghargai negara dan juga masyarakat dan juga keamanan yang mereka kecapi sekarang ini. Okey, jelas ya setakat ni? Nanti saya akan sambung lagi. Okey, jadi slide ke 18 tadi kita dah faham dah tentang rukun negara, falsafah dia, tujuan dia dan sebagainya. Jadi ini kita terus kepada slide ke 18 iaitu peranan rukun negara ini. Dia bukan sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Jadi kita bukan sekadar menyebutkan dia dengan lisan kita sahaja, tapi kita kena hayati dia dengan jiwa kita untuk kita bersungguh-sungguh buat dia. Kita nak tunjukkan dia dengan perilaku kita, tingkah laku kita, tindakan kita sebagai rakyat Malaysia. Itu adalah peranan rukun negara ni. Dia bukan sekadar lafaz, dia bukan sekadar ikrar kita sebagai rakyat Malaysia, tapi dia mesti dengan kita dapat terima dia dengan jiwa kita, dengan keseluruhan diri kita. Jadi impact rukun negara ini, impaknya adalah untuk apa? Melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Tadi kita dah cakap tadi kan. Dan juga muhibah tanpa mengira kaum. Kita rasa berkasih sayang, kan, kita rasa hormat menghormati. Muhibah ni rasa seronok lah, rasa sayang kan, rasa sayang antara satu sama lain. Okey, yang ketiga bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Kita dah sayang satu sama lain sebagai rakyat Malaysia, kita menghormati antara satu sama lain. Dan juga yang keempat boleh membawa kepada kestabilan politik. Masing-masing tidak akan berpecah belah kan, masing-masing akan membuatkan politik itu menjadi stabil lah, dalam keadaan yang tidak berpecah belah, dalam keadaan yang tidak berperang, bergaduh dan sebagainya. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila kita dah saling percaya kepada tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kita dah rasa hak kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak tunaikan hak kita kepada negara, jadi itu akan merangsang kepada pertumbuhan ekonomi. Kita nak Malaysia ini maju, kita nak Malaysia ini dikenali di persada dunia. Jadi itulah yang kita akan buat sebagai rakyat Malaysia. Kita akan menjadi orang yang menyumbangkan sesuatu kepada negara ini. Jadi itu adalah impak daripada rukun negara ini, falsafah rukun negara ini. Dia bawa bersama-sama satu falsafah, satu pemikiran yang sangat besar dekat dalam rukun negara ini. Dia bukan sekadar kita sebut-sebut. Jadi dia membawa satu kepercayaan, satu jiwa, satu roh, satu semangat untuk membawa masyarakat ini kepada sesuatu level ataupun satu masyarakat yang lebih maju, berdaya saing di peringkat dunia, dan juga kita menjadi individu yang lebih baik pada masa hadapan. Itu adalah peranan rukun negara dan impaknya. Itu sangat besar, walaupun dia nampak simple, walaupun dia nampak ringkas dalam 5 sahaja, tapi sebenarnya impak dia sangat besar kepada masyarakat dan juga negara. Malah individu sendiri merasai betapa besarnya impak
rukun negara ini jika dihayati dengan baik, kita akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Kalau kita tengok kepada fitrah manusia ni tak ada suka kepada berpecah belah. Dia tak suka kepada peperangan. Mana ada manusia yang sanggup hidup dalam peperangan? Dia akan menghargai kepada keharmonian, kesejahteraan. Jadi apabila kita saling memahami dan kita saling menghayati rukun negara ini, kita akan menjaga keharmonian negara ini. Kita akan menjaga dan juga memelihara kemerdekaan dan juga keamanan yang telah kita capai sekarang. Okay, kita terus kepada slide ke-19, iaitu falsafah kesejahteraan. Kan, apa benda kesejahteraan ni pula? Kan, kita dah belajar tentang falsafah pendidikan kebangsaan, kan, minggu lepas, minggu ni Ustazah dah sebut dah tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Kita nak membina individu, kan, individu yang baik, yang seimbang, yang orangnya maju, yang orangnya sihat tubuh badan, mental, emosi dan sebagainya. Apabila dah melahirkan individu, kita nak membina masyarakat pula. Dah semua individu dah stabil, semua individu dah okey, dah maju, dah seimbang, dah sihat, mental, fizikal, emosi dan rohani dan sebagainya. Kita nak membina masyarakat pula yang elok, masyarakat pula yang sejahtera, iaitu melalui apa? Melalui rukun negara. Kan tadi melalui falsafah pendidikan kebangsaan kita dah dapat individu. Lepas tu dah dapat individu, gabungan individu ini akan membentuk masyarakat yang baik dan berpegang kepada satu perkara yang sama, iaitu rukun negara. Satu tonggak yang sama, iaitu rukun negara, dan semua orang percaya dan semua orang membawa visi yang sama, membawa gagasan yang sama untuk kepada falsafah kesejahteraan. Kita nak sama-sama rasa sejahtera, rasa harmoni, rasa bahagia, rasa seronok dekat dalam negara kita ini. Tengok kat bawah tu, falsafah pendidikan kebangsaan dia apa? Selari dengan konsep pendidikan Islam, bermatlamat melahirkan insan beradab yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kita patah balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang kita dah sebut, dia sama dengan falsafah pendidikan Islam. Sebab kita nak menjadikan individu yang beradab, individu yang berakhlak, kan, dan juga beramal dengan ilmu. Apabila kita dah menjadi orang yang beradab, orang yang baik, dan kita ada ilmu dan kita beramal dengan ilmu kita, itu dah lengkap kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam, iaitu menjadi insan adabi, insan yang beradab. Okey, dan insan yang adil, yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada semua yang berhak ke atas dirinya. Individu ni dah settle. Dia tahu dia menjadi orang yang adil, tahu nak letak kat mana, tahu nak jalankan tanggungjawab dia macam mana, tahu nak penuhi hak orang kepada diri dia dan hak diri dia kepada orang. Okey, dan jadi settle bahagian falsafah pendidikan kebangsaan dan juga selari dengan falsafah pendidikan Islam tu tadi. Okey, dan antara hak-haknya adalah hak kepada Tuhan, hak kepada Rasul, hak kepada diri sendiri, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakat dan alam persekitaran. Kan, itu adalah falsafah pendidikan kebangsaan dan juga kita boleh panggil dia sebagai falsafah pendidikan Islam juga sebab dia punya matlamat dia adalah sama. Jadi perkara ini settle. Bagi seorang individu dia dah settle. Membawa kepada rukun negara, masyarakat pula settle. Masyarakat pula akan menjadi orang yang masyarakat yang maju, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang saling menghormati, masyarakat yang saling bertoleransi dan akan membawa kepada falsafah sejahtera. Kita semua akan hidup dalam keadaan aman, harmoni, sejahtera, bahagia dan gembira, aman, damai. Okey, kita terus kepada slide ke-20. Kita tengok, ini adalah sumbangan terhadap falsafah inilah, falsafah kesejahteraan ini. Dia punya sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kita tengok, yang pertama tadi, dalam falsafah pendidikan kebangsaan pun ada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Betul tak? Dekat dalam falsafah rukun negara pun sama. Yang pertama adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sama je, falsafah pendidikan kebangsaan ada, falsafah rukun negara pun ada. Jadi kita letakkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ni sebagai asas kita. Dalam falsafah pendidikan Islam pun dah tentulah yang pertama adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita tengok, apabila kita tengok keseluruhan falsafah-falsafah ni tadi, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah rukun negara, falsafah pendidikan Islam dan falsafah sejahtera, dia merangkumi perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini, yang pertama kita tengok ada jiwa. Jiwa ini dirilah, diri manusia, dan ada akal pemeliharaan mental kita kan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita sebut tentang
mental kan. Jadi akal, pengetahuan, ilmu, kan dia adalah berkaitan dengan akal. Jiwa tadi diri kan, jasmani dalam pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan ada jasmani kan. Okey, dan juga kita ada keturunan. Ni dalam Islam kita ada 5 perkara yang kita kena jaga ni. Jiwa, akal, keturunan, harta dan juga iman. Benda ni semua ni kita panggil dia dalam pendidikan Islam kita panggil dia sebagai maqasid. Maqasid kepada pembinaan syariah tu sendiri. Islam tu datang untuk apa? Untuk memelihara 5 perkara ni. Jiwa, akal, keturunan, harta dan juga iman. Semua sekali syariah dalam Islam, semua sekali perundangan dalam Islam berkait rapat dengan 5 perkara ini, iaitu jiwa, akal, keturunan, harta dan juga iman. Iman ini agama lah. Agama tu ada pemeliharaan kepada agama. Maksudnya apa sahaja yang berlaku, apa sahaja undang-undang yang telah diadakan dalam syariah, yang kita keluarkan adalah berkait rapat kepada 5 perkara ini. Okey. Harta pun sama. Maksudnya kita dari segi harta ni kita tengok dekat dalam Islam kita kena jauhkan diri daripada mengambil hak orang lain contohnya kan. Kita tak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan harta kita sampai boleh menyusahkan orang lain contohnya. Itu adalah harta. Jadi kita ada dalam harta sekali kita ada perlu keluarkan hak orang lain dalam harta kita. Kan? Itulah yang ada dekat dalam konsep Islam pun sama. Konsep Islam kita ada zakat, wakaf, sedekah. Itu adalah pemeliharaan kepada harta, hak orang lain dekat dalam harta kita. Dan juga kita tidak boleh membazir, kita tak boleh menggunakan harta kita ke arah kebatilan. Kat situlah kita nak elakkan diri daripada rasuah dan sebagainya. Itu adalah harta, pemeliharaan harta. Dan juga keturunan. Kita nak kena elakkan diri kita daripada gejala sosial kan. Contoh itu untuk apa? Untuk menjaga keturunan kita, supaya keturunan kita menjadi orang yang baik-baik, supaya kita menjadi masyarakat yang baik, keturunan kita terpelihara. Jadi ini adalah 5 perkara yang telah dijaga dekat dalam falsafah sejahtera yang kita dah bincang tadi. Dekat dalam falsafah pendidikan kebangsaan pun ada, falsafah pendidikan Islam pun ada, kan. Dalam falsafah rukun negara pun ada juga benda-benda ni semua. Kita tengok pula dekat bawah tu untuk apa kepada perkara-perkara yang kita nak faham ni, falsafah kesejahteraan ini. Yang pertama adalah untuk keluarga, menjamin keluarga yang bahagia, yang harmoni, yang mencukupi kepada individu, membentuk individu yang baik. Daripada keluarga yang harmoni akan membentuk individu yang baik, dan daripada individu yang baik akan membentuk keluarga yang bahagia. Okey, dan daripada keluarga yang bahagia itu akan membentuk masyarakat yang baik, kan. Dan juga masyarakat yang baik itu akan menyumbang kepada negara dan menjadi negara yang aman, makmur dan juga harmoni dan juga maju, berkembang. Okey, nampak tak dia punya saling berkaitan di dalam falsafah ini. Jadi kita nak nampak apabila kita memahami setiap satu, mengikut kefahaman yang betul, mengikut apa yang menjadi landasan yang betul, kita akan balik kepada perkara-perkara ini. Kan, jadi jiwa kita terpelihara, diri kita terpelihara, akal kita akan mencapai pengetahuan yang tinggi, dan juga akal kita terpelihara, dan juga keturunan kita akan menjadi baik-baik, dan juga harta kita akan terpelihara. Kita akan mampu menguruskan harta kita dengan baik, dan juga tidak mengambil hak orang lain dalam harta kita, dan juga agama kita pun terpelihara. Akhirnya akan membentuk keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik itu akan menyumbang kepada negara yang aman, makmur, harmoni dan juga maju. Okey. Dalam slide ke-21 ini adalah inilah hasil-hasil pembelajaran yang kita akan dapatlah sepanjang kita dah belajar sepanjang 2 minggu ini ataupun 3 minggu ini. Jadi ini adalah tajuk-tajuknya berdasarkan domain-domain analisis falsafahnya. Nanti kamu boleh rujuk kepada, kalau nak rujuk untuk rujukan seterusnya boleh tengoklah semua yang rujukan yang telah bagi ni. Tapi ini adalah rujukan kepada semua yang kita dah belajar sepanjang 2 atau 3 minggu ini. Okey, dalam pengenalan ilmu falsafah kita dah dapat tahu definisi falsafah itu sendiri, tujuan ilmu falsafah itu sendiri, kita dah jelas dan benda tu dah ya kira kita dah master lah, dah tahu dah ilmu falsafah tu untuk apa dan sebagainya. Dan juga dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita dah dapat apa sepanjang pelajaran ni? Kita dapat jelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai wahana penyediaan rakyat Malaysia mendepani cabaran global abad ke-21. Kan,
falsafah pendidikan kebangsaan apa tadi? Membentuk individu yang seimbang, kan? Kita nak menjadikan pendidikan di Malaysia ini sebagai penyediaan rakyat. Maksudnya kita bersedia untuk berhadapan dengan cabaran. Kita bersedia berhadapan dengan kehidupan, kan, apa sahaja yang ada dekat dalam kehidupan ini. Daripada segi cabaran-cabarannya, kita mampu menghadapinya kerana kita adalah individu yang seimbang daripada mental, jasmani, emosi dan juga rohani kita. Selesai dalam semua benda, setiap aspek kehidupan kita. Okey, dan dalam falsafah rukun negara pula, kita dah berjaya untuk menghuraikan kedudukan dan peranan rukun negara sebagai rukun-rukun atau tiang-tiang negara pada tahap makro yang didirikan di atas asas-asas atau dasar falsafah pendidikan kebangsaan sebagai mikro. Macam kita tengok, kan, falsafah pendidikan kebangsaan itu dia pada tahap mikro yang kecil untuk membina individu. Tapi kalau rukun negara ini pula makro. Apabila dah individu-individu yang baik itu bergabung, dia akan mencetuskan masyarakat. Dan masyarakat itu kita selia dia melalui satu rukun, satu prinsip yang sama yang kita panggil sebagai rukun negara. Itu pada tahap makro, maksudnya pada tahap yang atas masyarakat, maksudnya bukan lagi individu. Kalau tadi falsafah pendidikan kebangsaan dia adalah mikro dan membentuk individu, ini dia membentuk masyarakat. Okey, dia di tahap makro. Okey, jadi kita selesai rukun negara itu apabila dah semua orang dah menjadi individu yang baik melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Dia akan menjadi masyarakat yang baik melalui falsafah rukun negara dan akhirnya melahirkan falsafah sejahtera. Okey, hasil pembelajaran falsafah sejahtera pula kita mampu membincangkan hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera menggunakan pendekatan ilmu falsafah. Okey, dekat dalam falsafah sejahtera ni kita dah faham kaitan dia antara falsafah pendidikan kebangsaan, kita dah faham falsafah pendidikan rukun negara, dan kita faham falsafah sejahtera ini yang terlahir daripada falsafah-falsafah tadi. Di peringkat mikro dan juga makro tadi, kita dah faham dia dalam falsafah pendidikan sejahtera. Nampak tak? Apabila kita tengok kepada falsafah ini mengatasi daripada bangsa-bangsa ataupun agama-agama, kan? Kan falsafah ini difahami oleh semua orang menggunakan akal mereka, menggunakan jiwa mereka, walaupun apa sahaja bangsa mereka, walaupun kepada Tuhan apa yang mereka anuti, walaupun kepada bangsa mana yang mereka dilahirkan, mereka akan percaya kepada satu perkara, satu logik akal, satu fitrah manusia yang sukakan keharmonian, sukakan cintakan keamanan. Jadi dia balik kepada falsafah sejahtera. Jadi kita dapat perkaitan antara falsafah pendidikan negara, kita dapat perkaitkan dengan falsafah rukun negara, dan juga kita dapat melahirkan falsafah sejahtera. Jadi kita dah dapat gabungkan ini dan menjadikan alat untuk kita memahami setiap satu falsafah ini adalah ilmu falsafah sendiri. Maksudnya nilai itu sendiri, logik akal kita sendiri, fitrah kita sebagai manusia sendiri. Itulah falsafah berperanan untuk kita memahami setiap perkara ini dengan baik sebagai seorang manusia, sebagai satu masyarakat yang baik dan juga ahli negara yang baik. Okey, setakat ni itu sahaja bab 1. InsyaAllah kita akan sambung nanti kepada bab 2 yang lebih bercerita tentang ilmu falsafah. Okey, terima kasih kelas. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Terima kasih. Assalamualaikum.